Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai berlaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, sebelum ni kita dah dengar kisah Pak Wan daripada Epul ni. Kisah kalau kau nak tahu Syuk, pertama berkenaan Polong. Polong Kedua dia naik kebayan, naik tour lah. Ketiga Pontianak. So kali ni kan, kita orang kata jangan melengah masa lah. Kita terus part tu lah. Tapi kita sayang Pis, kalau yang mana tak tengok Pak Wan ni, kita jemput lah kan, pada yang tengah menonton ni, pergilah ke playlist nama Apple kan, tengok dulu Pak Wan, baru tengok nombor 2 ni. Tapi kalau nak tengok nombor 2 ni, nak pergi Pak Wan, tak ada masalah. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan jangan lupa juga follow our social media, lagi-lagi TikTok guys. Alright. Okay, kita orang kata bila bertemu dengan kes depan-depan, energi lain sikit. Betul? Kan? Aku kalau depan ni aku syok Betul? kan? Kaki kena naik atas satu. Layan kan. Okay, Pul, mungkin ada orang yang kali ni first time dia tengok kan. Mungkin yang first yang Pak Wan dia terskip. Boleh kenalkan diri sekali. Assalamualaikum, bismillah. Nama saya Saiful, orang panggil Epul. Umur 27 tahun, berasal daripada Negeri Sembilan. Sekarang ni menetap di Melaka, Limbungan. Oh, sebabkan di dekat kita jemput datang tu studio lah. Kita pun dah lama tak ada tetamu jemputan daripada dalam studio ni. Dan kita jemput juga habis kalau mungkin ada orang Melaka ataupun luar Melaka yang sudi nak bercerita di dalam studio kita, dijemput hadir lah kan. Tapi apa-apa kita akan dilulu di DM Instagram. Betul. Okay, Pul, kali ni cerita yang pertama berkenaan dengan apa? Kisah pertama ni berkaitan dengan arwah mayang saya. Cerita pasal penanggal juga. Kisah dia bermula, mungkin kisah ni berlaku tahun 50-an 60-an. Masa tu arwah mayang saya ni nak buat nasi lemak. Nak buat nasi lemak pagi-pagi untuk buat sarapan lah satu keluarga. Jadi masa dia dekat dapur tu seorang-seorang, masa dia tengah buat sambal, buat nasi semua, dekat luar rumah dia dengar ada orang bunyi, macam orang halau ayam, bunyi sambil ada bunyi ayam kokok-kokok lah, bising-bising. Jadinya moyang saya ni tinjau lah kat luar, tengok tak ada apa-apa lagi. Sekali imbas dia tengok tak ada apa-apa, dia masuk balik kat dapur. Dia sambung buat masak-masak. Dia dengar lagi bunyi ada orang halau ayam, bunyi itu, sambil bunyi ada ayam-ayam lagi. Time tu dia keluar betul-betul. Dia keluar dari pintu dapur, dia duduk kat luar, dia cari bunyi ayam tu, bunyi suara tu lah. Bila dia cari dah jumpa. Bila dia jumpa, dia nampak ada satu kepala, ada tali perut semua, ada organ-organ dia tengah tersangkut. Dia punya organ tu tersangkut dekat pokok-pokok macam kekacang, berbelit-belit. Sambil benda tu nak terbang, tak dapat, sambil halau-halau ayam. Ayam tu nak patuk dia punya organ-organ dia lah. Masa tu moyang saya dah tengok tu, terkejut juga. Benda tu merayu.
Dia kata minta tolong lepaskan Okay. sebab dah nak subuh. Dia kata dia nak kena balik tempat dia balik. Okay. Lepas tu bila moyang saya dah bukakan tolongan dia daun-daun tu belit-belit dekat dia punya organ tu, moyang saya kata, aku tolong kau, lepas ni kau jangan kacau anak cucu aku. Kau pergi jauh-jauh, aku tak nak tengok lagi kau kat sini. So moyang saya dapat tengok muka dia dan kenal lah siapa punya tuan dia siapa. Lepas tu dia terbang lah. Sebelum subuh tu dia dah terbang balik tempat asal dia balik. Macam tu. Ini first time Pish. Aku first time dengar hantu buat mistake. Kerja tak clean lah. Kan. Jangan salah kesilapan tu. Kecil kesilapan dia tu. Bila dah happy dah. Halo ayam kan. Terbang-terbang sangkut adeh. Kan. Aduh kena kat dawai. Tapi okay, moyang kau tu memang satu persatu lah usus organ tu dia keluarkan daripada terselit dia dekat pokok tu. Dia tolong lah keluarkan. Benda tu dah berbelit kan. Mungkin orang dulu mungkin ilmu dia kuat kat dada. Yalah. Dia boleh tengok lah. Benda tu dulu familiar kot. Mungkin yelah, bukan first time kan. Jadi bila nampak macam ni kan, dah tu benda tu pula cakap, tolong saya sakit. Kan. Jadi terpaksa. Aku terfikir macam mana intonasi penanggal ni minta tolong. Kan. Bang tolong bang, saya nak balik Adakah macam tu kan? Ataupun ada suara dia familiar. Okay. So macam penanggal ni selalunya kan macam perempuan kan. Aku tak sure lah kalau ada penanggal yang kepala lelaki kan, sebab mostly rambut panjang. Tapi orang kampung jugalah mungkin orang kampung tu ataupun orang kampung sebelah lah. Dan ini kau ada pesan kan, kalau nak tahu benda tu siapa pemiliknya, macam mana? Kena tengok muka je lah. Tengok muka dia. Satu lagi pesan nenek saya kata, kalau pelipat leher ni yang alur ni dia putus sampai belakang, benda tu mungkin ada, dia boleh cabut. Tu kesan dia lah kan. Bukan maksud ni kalau orang tu ada penanggal, leher dia ni sampai sini, maksudnya dia boleh buka kepala dia tu keluar. Tu maksudnya ni lah dia punya simptom dia. Macam kalau normal kan sampai sini. Sampai sini je. Kalau ni yalah kan kena pusing kepala kau. Kan. Okey. Aku tetap lucu juga benda ni tu. Aku tetap lucu macam mana hantu boleh buat kesilapan yang kecil. Macam mana tak ni macam mana ni, nak seram ke tak? Ini aib hantu ni tau. Aib malu hantu tu. Ini kalau penanggal yang sekarang dengar ni kan, marah dia Pis. Kan celaka betul. Habis pecah rahsia ni. Aduh. Okey, yang pertama ni agak kelakar juga habis. Kelakar juga. Dia. Tapi satu kelainan agak menghiburkan. Okey. Pul untuk cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni tak ada penampakan, cuma gangguan dekat rumah saya lah. Masa tu 2011 juga. Masa tu saya tertempat. Time tu orang kata rancak bercinta lah. Orang cakap kayut sampai tengah malam. Masa tu telefon pun RM1 1 jam. Faham. Betul. Saya pun time tu rancak call tengah malam, duduk kat depan rumah sambil duduk kat pondok, sambil main duduk atas kursi rotan. Sambil time tu saya dah buka lampu beranda depan. Dia main lampu. Bila saya masuk rumah, switch on, lampu dah padam. Saya on balik. Bila kena 3 kali saya masuk balik. Bila saya masuk, benda tu main lampu ada. Ada satu hari tu saya balik dating juga. Saya balik dating, time tu lambat sikit, pukul 12 lebih. 12 lebih saya sampai kat rumah. Kunci rumah ada kat kunci motor saya. Dia tergantung sekali. Bila saya nak masuk je kunci dekat lubang pintu tu, lampu dalam rumah saya tu padam sambil pintu tu kena lock. Pintu rumah saya tu kayu, tengah dia tu ada cermin. Boleh nampak cahaya dalam, boleh nampak ruang tamu lah kan. Satu lagi rumah saya ni ada lock, benda yang lock yang orang dulu pakai, tarik dengan rantai tu. Betul. Masa tu bila saya nak masuk tu, lampu ruang tamu padam je, terus lock tu kena tarik. Trot. Saya tarik kunci balik. Saya tarik kunci, saya ingat ayah saya marah.
balik lambat. Saya duduk kat luar. Dalam 10 minit, 12 minit. Saya terfikir takkan nak tidur luar betul. Cakap kan, besok nak sekolah. Saya pergi dekat tingkap ayah saya tu. Saya ketuk tingkap dia. Saya kejut ayah saya. Tu ayah saya pun bangun lah macam mamai kata, siapa tu? Cakap, ni ya balik ni. Terus saya kata, apa pasal balik lambat? Kata kan. Ayah saya bangun. Ayah saya buka lampu ruang tamu. Pergi kat pintu tu, buka. Lepas tu bila saya masuk, sambil ayah saya jalan tu, saya tanya ayah saya, ayah kenapa kunci pintu? Sambil spontan sama mamai, ayah saya kata, Ma ada kunci. Ayah saya masuk tidur. Saya masuk bilik. Bila saya nak baring kat katil, saya teringat satu benda. Mentol lampu dekat ruang tamu saya tu ada dekat bilik ayah saya, kat pintu bilik ayah saya. Pintu tu kat depan. Jarak je jauh juga. Tak mungkin ayah saya dalam masa satu saat ayah saya tutup lampu, berlari pergi dekat pintu, kunci. Betul. Masa tu adik saya dah asrama, saya seorang kat rumah. Baru saya terfikir, ada benda gangguan. Benda tu bila saya dah baring kepala kat bantal, baru saya terfikir benda tu macam mana berlaku. Sebab saya teringat ayah saya kata, Ma ada kunci pintu. Ayah kunci macam biasa je. Maksud dia boleh buka dengan kunci motor lah, kunci rumah kat macam motor kan. Saya terfikir gangguan macam tu. Ada satu hari tu saya tengah gayut, tengah on call, bateri dan handphone dah nak habis. Time tu pakai, orang kata 300% lah. Orang kata zaman tu kan, zaman tu mungkin ada mewah lagi. Awet saya dah mewah time tu lah, kamera lah. Saya pakai 300% lagi. Susah saya kan. Saya nak ambil charger dalam bilik mak saya. Ruang tamu semua gelap. Bila saya buka pintu bilik, saya nak buka pintu bilik mak saya nak ambil charger, ada orang langgar tangan saya. Ada orang macam orang langgar tau. Handphone tu bukan jatuh tapi orang langgar. Handphone tu sebenarnya kecil, kita pegang pun rasa genggam betul. Dia jatuh atas lantai. So saya raba-raba, saya ambil bateri balik, saya masuk bateri. Saya masuk casing belakang, saya padam. Saya tutup, saya on bateri dah low lah. Saya masuk bilik, saya charge handphone. Saya biar handphone dalam bilik. Time tu lah pun nak terberak pula, nak buang air besar. Saya pergi dapur. Saya buka lampu bilik air saja. Lampu bilik air dengan toilet. Dia ada bilik air saya, toilet dengan bilik air, satu lampu macam ni, lintang. Satu lagi lampu dekat depan dia tu, depan pintu. Saya buka dua-dua. Masa saya masuk tu, pintu bilik air mandi dah terbuka dah. Saya masuk tandas, saya buang air besar. Time tu adik saya ada, adik saya kembar dua orang ada dalam bilik. Malam-malam pukul 1 lebih, mana ada orang nak tengok kita buang air besar betul. Takkan nak tutup penuh. Saya tutup separuh je. Saya buang air besar semua. Tiba-tiba pintu bilik air tu mandi tu kena tutup. Pintu lipat-lipat tu, pintu plastik tu kena tutup. Saya terus tutup pintu lipat saya ni. Saya dah bersih-bersih semua. Saya keluar, pintu dah tutup. Saya ingat adik saya kembar tu bangun kencing ke apa kat sebelah. Saya nak terkejutkan dia. Bila saya tarik pintu lipat tu, sambil saya jerit lah, saya cakap, wah, yang tu kan. Tak terkejut dia, saya tak ada orang. Saya dah fikir, dah apa ni cakap ni kan. Tu saya padam lampu semua. Saya masuk bilik. Saya mesej balik. Macam tu awet kan, mesej balik, cakap, ada kacau ni cakap. Lepas tu cakap tengah mesej tu, saya dengar bunyi ada satu macam baldi kan. Baldi kan bawah dia tu ada relung dia tu kan, plastik tu kan. Kena tarik atas mozaik tau. Dari ruang tamu pergi dapur. Saya dengar bunyi tu, saya terus tidur. Saya tak, time tu tak ada nampak-nampak lah. Ada satu hari tu, kat rumah juga, saya tengok TV. Time tu keluar iklan Kliwon. Malang Kliwon kan dia iklan ni kan bunyi kelawar tu, bunyi pontianak betul. Bunyi iklan tu saya terus nak tukar channel lain. Bila TV tu gelap je, nak buka channel lain. Time masa dia gelap tu, kat belakang saya ada pontianak tengah berdiri. Betul-betul belakang saya.
dia punya reflect tu kan. Saya nampak dia kat belakang. So saya tak berani, saya biarkan TV tu on dia. Saya masuk bilik mengesot. Saya tak pusing lah. Pintu bilik saya belakang ni. Saya dah mengesot masuk bilik, terus tinggalkan TV tu. Saya nampak dia kat belakang. Memang tak lari benda tu. Benda tu tengah tegak, tengah belakang saya tengah duduk. Saya pandang TV tu tinggi sikit. Bila saya tukar channel malam Kliwon tu, channel gelap nak tukar channel lain, reflect tu kat belakang saya ada. Okay, so kan dia kejap kan, macam dia kejap nampak kejap, lepas tu nampak kejap je. Tapi lepas nampak tu memang rasa memang dia kat belakang lah. Saya rasa dia macam ada benda kat belakang saya lah. Saya pun dah tak berani nak toleh lah. Nak pandang kiri kanan tak boleh. Saya masuk tu, saya ingat dia lah. Jalan ke tepi, macam ketam, tu masuk bilik. Sedih dengar ni. Okay. So 3 situasi di rumah Betul. tapi lucu juga Kelakarnya kau ni. Itu hantu yang dia jemur semua benda yang kelakar-kelakar. Kelakar-kelakar. Tapi nak tanya, yang girlfriend kali ni sama dengan Pak Wan ke lain dah? Oh, yang dah lain lah. Dah lain lah. Dah kahwin. Kita dah kahwin. Kantoi. Saja je nak kuat cerita kan. Okay. Macam kat rumah kau ni kan, yang kena ganggu kau seorang pun, kau seorang ke ataupun ahli keluarga lain pun ada mengalami? Okay. Adik saya berasrama. Biasa yang duduk rumah tu saya, mak saya dengan ayah saya lah. Ada satu hari tu saya ada bela kera. Mak saya ada bela kera, monyet kecil tu kan. Duduk kat luar. Dia memang jinak. Dia kalau orang tak kenal, dia memang akan bising, marah tau. Ataupun dia nangis lah, sedih lah. Ada satu malam tu, benda kera tu bising sangat kat luar. Dia bising macam sampai macam dia terkejut lah, takut. Mak saya bangun. Mak saya buka pintu tepi, buka pagar dia. Dia dah bukan lari kat mak saya dah. Dia lari tu masuk rumah. Dia duduk atas sofa, tengok pintu tu. Mak saya duduk kat pintu, depan pintu, tapi mak saya dah masuk. Dia tengok pintu tu, dia sambil mulut dia ni. Dia takut kan. Tu mak saya kata lah, Jojo, sinilah. Cakap kenapa tu? Cakap takut apa? Tu dia tak nak datang. Mak saya tutup pintu. Mak saya call pak tis saya yang berubat tu kan. Telefon, kenapa ni? Cakap ada apa ke? Cakap tu pak tis saya kata kat luar tu ada benda, tapi tak boleh masuk. Dia main kat luar je. Benda tu dia kata nak main dengan kera saya tu lah, Jojo tu lah. Dia nak kawan-kawan. Tapi cuma binatang tu takut dengan dia, tak berani. Yang tu. Aduh. Agak ni yang kategori yang mawas punya tu kan. Ni tengok comel leudak ni kan. Tapi tu kelakar juga ni. Binatang pun dia nak berkawan. Dia nak main dengan Jojo aku pun. Okey. Kawasan persekitaran rumah kau ni kawasan yang berdekatan dengan kampung ke? Sebab benda tu senang datang. Benda tu betul-betul kampung bang. Faham. Rumah yang jarak dia 100 meter, 200 meter baru sebiji rumah. 100 meter, 200 meter baru sebiji rumah. Betul-betul kampung. Masa tu kejadian tu, sebelah rumah saya belah kanan tu rumah kosong. Rumah papan kosong. Rumah dia tuan tanah tu belum robohkan, belum buat rumah baru lah. Kejadian tu semua ada rumah kosong tu lah. Okay. Dan lepas kau mengesot masuk dalam bilik, benda tu dah tak ada masuk ke bilik kau lah. Untuk tak kacau ada. ni. Saya terus tidur je. Terus orang kata matikan diri lah cakap. Tu senyap lah. Tak, kejap. Kau mengesot macam mana? Aku nak bayangkan ni. Macam tu lah. Saya berdiri juga. Cuma saya ke tepi. Jalan mengiring. Jalan mengiring. Masuk ke pintu lah. Masuk pintu bilik. Tapi jalan sengit gitu lah. Masuk tepi. Tak banyak pernah belakang lah. Cakap dah nampak benda tu kan. Okay, tak, aku kalau macam yang kau buat tu mengesot kan, bapak kelakar kan. Ngensot. Okay, alright. Aku tak boleh belah lah. Ini first time aku rasa macam semua hantu ni pun kelakar rupanya. Kelakar lah kan. Okay. Aku tak ada persoalan dah kan. Aku rasa complete sebab kau cerita pun agak detail. Ada lagi ke kisah yang berkenaan dekat rumah ni? Atau mungkin ada adik-beradik kau yang cerita yang diorang pun kena juga? Tak ada. Tak ada. Okay, so far adik okay lah Okay. Ada cerita lagi? Kisah yang ketiga ni berlaku dekat ayah saya. Cerita ni pasal orang kata
identiti Pontianak lah. Kalau orang Melayu kita panggil Pontianak lah. Okay. Kisah ni jadi baru lagi sebelum PKP. Time tu anggaran 2019, lebih kurang 2018-2019. Kisah ni berlaku masa tu dah kecoh dekat rumah wan saya. Rumah wan saya ni dekat satu Felda, dekat agak Gemencih. Dah kecoh dah pasal Pontianak ni. Makcik-makcik saya yang duduk dekat rumah wan saya tu pun dah ada yang kena. Macam arwah pakcik saya kena. Arwah pakcik saya tengah tengok bola malam pagi. Dia duduk rumah atas, bilik dia rumah atas bawah papan. Dia tengah tengok TV. Dekat tepi dia tingkap nakor. Kat luar tu ada lampu tiang lah, lampu halaman rumah kita kan. Bila dia tengah tengok bola, dia pandang je dekat tingkap tu, dia nampak satu bayang-bayang level sama tinggi dengan tingkap tu, bayang-bayang tu. Rambut dia panjang, kembang. Rambut kembang. So pakcik saya kata okey lah, dia nampak gitu, dia buat bodoh je kan. Dia buat tak tahu je, tengok bola lagi. Tu macam paksu saya pun dia stay juga rumah wan saya. So satu rumah tu ada wan saya, paksu saya dengan pakcik saya, arwah pakcik saya. Paksu saya kena time tu dah tengah rehat nak tidur. So dia tidur dalam bilik, dia tidur rumah bawah, rumah batu. Dia lemparkan tangan dia dekat katil. Masa dia tengah mamai tu, dia rasa ada macam satu kepala baring dekat dia punya lengan. Okay. Tapi yang dia punya rasa tu, rambut dia tu macam sabut kelapa kasar. Kasar. Okay. Paksu saya terus dia orang kata lemparkan lah. Dia buat gini, dia lemparkan tu, dia tak nampak tapi dia maki lah. Dia kata apa kau ni bodoh semua kan, kacau orang, tak erti duduk tempat kau ke, macam tu. Yang satu lagi, makcik saya ni, wan saya ni berniaga kedai dekat Felda tu. So ada satu pagi ni, makcik saya ni tengah, orang kata buat karipap lah. Buat karipap kat dapur. Buat karipap kat belakang rumah tu ada satu kolam, ada pokok-pokok sikit kan, dengan Pontianak mengilai kat belakang. Pontianak mengilai. Itu memang dia kata, Pontianak kata memang tu tempat asal dia. Dia asal daripada situ. Benda tu kalau siang, kalau malam biasa kita dengar. Tapi macam wan saya cerita, siang pun ada, petang. Masa tu makcik saya suruh anak dia pergi kedai bawah, hantar barang ke ambil barang berkurang, naik motor. So wan saya ni atas bukit. Bila dia nak turun ke jalan depan tu, dia ada satu tembok tau. Tembok rumah terbukit ada tembok kan, tanah merah tu kan, ada tembok. Saudara saya turun, bawa satu lagi sepupu saya kecil. Dia turun je rumah tu, dia patah ke jalan, lapan je terselindung dekat tembok tu. Keluar ke jalan, Pontianak tu ada kat belakang tengah tompang. Time tu senja lah, nak maghrib. Benda tu terus ikut motor turun bawah. Ni tompang lah. Dia tinggal macam cerita momok habis. Tompang. Dalam keadaan duduk yang mengiring ataupun ke tepi tu lah. Betul. Ya, kalau macam biasa nanti kain terangkat. Kan. Okey, itu kisah pendek tu lah. Lepas tu ayah saya ni sulung. Okey. Ayah saya ni orang kata bekas askar kan. Dia orang kata mangkau sikit lah. Mulut pun mangkau. Cakap ayah saya pergi rumah wan saya malam. Time tu pukul 8 isyak, pukul 9 lebih. Mak saya dengan ayah saya pergi. So wan saya ceritalah pasal ni dekat ayah saya. Ayah saya sulung. Mulut dia katalah, apalah benda ni, kacau-kacau orang, dia kata. Kalau betul hidup jangan kacau orang, cuba menyenangkan orang, dia kata. Ikut alung pergi kebun, tolong alung kat kebun, dia kata. Dia kata macam tu. Ayah saya kata macam tu, tolong alung kat kebun getah. Tolong kat getah ke, dia kata kan. Ayah saya cakap macam tu. Time tu masa tu betul-betul kat rumah tu, rumah wan saya tu. Jadi ada situ-situ borak-borak, ayah saya dah gelak-gelakkan dia.
ayah saya balik dengan mak saya. Saya balik, nak balik ke rumah ni lah. Time tu tak jauh, dalam 10 kilo je. Nak balik ke rumah dia orang lah, rumah kampung. Masa tu lalu je masuk kampung saya, lalu satu kelapa sawit tau. Kelapa sawit tinggi tau. Dan nak terbang lah. Bila time lalu kat kelapa sawit tu, naik daripada bawah kereta ke cermin sisi kereta ayah saya, pemandu, ada benda putih tau. Naik ke atas, lalu kat cermin. Mak saya perasan, ayah saya pun perasan. Mak saya kata, bang, benda tu bang. Atau ayah saya kata, tak tahulah, burung kot, dia kata. Mak saya, takkan burung, cakap besar, mak saya kata. Ayah kata, biarkanlah, cakap, balik rumah. Besok dia tu, ayah saya sakit tengkuk, sakit bahu. Mak saya tegur, bang, kenapa bongkok je ni? Atau saya kata, tak tahulah, sakit lah bahu ni. Kepala saya dah macam dah ke depan tau. Dah ke depan, bahu ke belakang lah. Dah bongkok betul. Betul sakit. Mak saya urutkan semua, tak boleh, tak jalan juga. Tu mak saya kata, macam ni lah, panggil orang pandai sikit. Ayah saya panggil kawan dia satu kampung tu juga, dekat dengan rumah juga lah. Kawan ayah saya tu, dia pandai sikit ubat ni. Dia panggil datang. Sebelum dia masuk tu, dia nampak benda tu dah separuh badan dia dalam badan ayah saya. Masuk dalam badan? Dah separuh masuk badan. Okey. Dah masuk lagi atas. Tinggal dia punya, mungkin separuh badan dia ada ke atas. Ada yang kaki dah ke bawah, perut dia. Dia dah nampak. Kita tak nampak lah, mungkin orang pandai mungkin nampak kan. Dia dah nampak. Dia kata, benda ni dah masuk separuh. Dia kata, tak apa, belum masuk habis, kita tarik keluar dulu, kata. Tapi dah masuk separuh pun, dia degil juga, dia tak nak keluar. Dia kata, dia tak ada tuan. Dia liar, hutan, dia tak ada tuan. Dia selama ni, dia cari tuan. Jadi, ayah saya dah cakap macam tu, ikut dia semua. Dia anggap ayah saya macam setuju, macam boleh lah jadi tuan dia, macam tu. Janji dia dah masuk satu badan. So diorang baca-baca lah semua, ayat-ayat semua kan, ruqyahkan semua. Dapat tarik keluar. Bila dapat tarik keluar, baru rasa bahu tu lega. Dah tak berat, dah tak ada rasa berat sangat macam orang duduk. Time tu dah tarik keluar. Kita tak boleh halau dia sebab dia liar. Dia kata dia nak balik tempat dia balik. Bila dia balik tempat dia balik, kat rumah wan saya lah. Kat belakang rumah wan saya tu ada satu pokok kabu-kabu. Pokok kabu-kabu kan. Dia duduk kat situ. Dia kata dia hutan punya, liar. Dia dah lama duduk situ. So tak ada orang yang boleh halau dia. Benda tu terjadi. Faham? Okay, yang ni orang kata apa lah, tanpa akad kan? Tapi akad, nak bertuan macam tu lah. Selalu kan macam kita dengar ada orang ni menyeru untuk dia ni ada benda macam ni lah, saka ke hantu ke kan. Tapi kali ni secara tak sengaja kan. Saya tak sengaja kita cakap, cubalah kau tolong ni kan. Kita ingatkan macam nak nasihat hantu dulu lah, nak gurau lah. Betul, dia ambil serius Mat. Hantu ni ambil serius, okey lah aku jadi tuan kau. Macam tu, rupanya macam umpama bersetuju. Mungkin betul, masa ayah kau tu lafazkan benda tu memang betul-betul kat depan dia kan. Dan benda tu bersedia nak bantu, tapi ya sakit pula belakang kan. Aku first time dia masuk separuh, tak masuk habis dia. Yang aku fikirkan, ingatkan dia bertenggek ke kan. Betul kan? Yang ni rupanya masuk dia dari kaki dia masuk separuh sampai ke pinggang macam tu lah. Lepas tu dia, bila dia keluar tu ada tak perubat tu beritahu macam mana dia menjerit ke apa? Tak ada lah. Tak ada. Dia marah lah. Dia kata dia nak ada tuan juga. Tu kawan saya kata, tak boleh, ni bukan tuan kau. Dia kata, ni bukan tempat kau, dan dia ni tak boleh jadi tuan kau. Dia kata, kau balik tempat kau balik. Mana kau duduk, kau balik. Dia balik tempat dia. Yang ni Pontianak tadi? Pontianak. Sejak tu ayah saya mulut dah tak ada celupar-celupar kalau pasal-pasal benda ni. Saya pun, bila mak saya cerita macam tu pun, saya pun dah tak ada kalau nak cakap besar ke, celupar-celupar, kita gurau-gurau pasal benda lah ni, tak boleh. Betul. So cerita pasal hantu yang liar, macam sebelum ni kita caller pun ada terangkan dan kita pun dah tahu kan, Pontianak ni liar. Dia macam tu lah.
yang kalau bela ni kebanyakan langsui. Allah alam lah kan. Dia macam kategori binatang juga kan. Ada binatang liar, ada yang jinak. Jinak pula kan. Tapi belaan lah, jinak tu yang bela lah. So ni orang kata mungkin ada orang yang baru tengok satu benda yang baru juga pada diorang. Dan bagi aku untuk cerita hari ni sangat fresh lah. Betul. Dan ingatan kau pula ni aku sangat suka. Every detail kau dapat cerita dengan pace yang agak kita orang selesa nak dengar. Tak tertunggu-tunggu kan. Macam ada orang kan macam saya tak ingat bila ada macam kan, dia kena ingat pun sedap. Tapi yang kali ni mungkin aku percaya kalau dengan pace cara kau cerita macam ni, cerita real lah bagi aku kan. Okay. So betul nasihat macam yang Paul cakap tadi. Bila kita cakap ni kadang-kadang kita niat nak bergurau. Walaupun niat kita baik, tapi kita kena jaga lah. Kita tak tahu kita ada dengan siapa, kita kat mana. So benda ni akhirnya makan diri kan. So macam tu lah kalau nasihat aku. Kita kena berjaga-jaga dalam berkata-kata. Tapi kalau dalam kita punya kehidupan ni, kita kena adapt. Macam tak kisahlah kau cakap secara depan-depan ke ataupun dalam komen kan, mana apa komen kita tu tulis acah-acah. Acah-acah tak ada tunggu pun video kau kan. Lantak kau ni orang yang premier ni lah, ramai tengok kan. Kan pergi serang jap kan. Geram pula aku kan. Okay, macam mana kau bis? Bagi aku macam kita cakap, makhluk ni dia ada dekat mana-mana dan kita tak bolehlah nak celupa ataupun mencabar. Sebab berat dia macam kita lah, macam kau kan, aku dengan kau kan. Bila kata berani sini lah, dia berat. Okay, dia macam tu. Dia berat tu. Dan bila kau lafaz bergurau dengan kadang-kadang hantu ni pun macam tadi pun dia boleh tersangkut, apatah lagi lurus. So bila dengar kau melafazkan akad, dia ingat kau nak akan tuan aku lah. Benda tu bagi aku, benda-benda macam ni kita kena kontrol walaupun dekat mana. Actually benda yang paling penting sekali, jaga adab tu, terutama kat kawasan-kawasan macam laut, hutan. Sebab itu adalah antara penghuni terbesar alam sana. Tempat dia. Tempat dia. Berhati-hatilah dalam kata-kata tu. Betul. So macam biasa kita berterima kasih lagi sekali sebab sudi datang studio 1. Betul. Bercerita banyak man. Cerita bukan sikit, banyak. 6 masuk part 1 6 lah. Okay. Tapi orang kata dalam contoh satu rumah ada 3 cerita kan. Macam tu lah. So variety lah, best lah kan. Terima kasih. Macam biasa sebelum kita sudahkan video kali ni, kita nak minta nasihat. Mungkin kali ni lain sikit nasihat dia ataupun sama, boleh kita kongsi yang sama-sama. Nasihat dia, satunya kalau kita pergi mana-mana, hutan ke ataupun rumah tamu ke, yang rumah tamu tak kisahlah kita kenal ke tak kenal ke, kita kena jaga lah kita punya mulut kan. Kita jangan usik barang sini ke, usik barang dia, rosakkan barang dia, cakap bukan-bukan. Kita tak tahu apa yang ada kat rumah dia, apa yang ada kat hutan, apa yang ada kat tepi jalan, kita tak tahu. So benda tu kadang-kadang boleh efek kat kita juga, diikut kita balik. Macam saya kata, mungkin kalau kita lalu tempat sunyi-sunyi, hutan-hutan, kalau kita buka radio, buka surah Ruqyah, mungkin benda-benda yang kat dalam tepi-tepi jalan tu, dalam hutan tu marah kan, panas bagi dia, mencabar, macam tu lah. So kita jaga mulut kita tak nak dia ganggu. Macam tu lah. Kita tak nak dia marah, kita jaga mulut kita. Betul. Aku tarik pasal yang kata barang jangan sentuh. Kan? Betul lah juga tu. Dia bukan kalau macam sentuh tu kadang tak ada hantu boleh sentuh. Maksudnya ada benda tu ada isi ke tak ada isi, kau jangan sentuh kalau bukan barang kau. Adab kan? Adab ini manners lah. Kadang-kadang contoh dalam hutan pisan, aku pernah ada member aku kes daripada petik daun dia kena. Rupanya kat situ tempat dia kan. Saya tak sengaja niat macam cantik daun ni kan, petik. Tak pasal-pasal kena. So orang kata bagi aku doa dulu lah kan. Bukan dengan doa tu mungkin Allah akan tutup kau punya niat tu supaya tak pegang benda-benda yang bukan hak kau kan. Macam tu lah. So terima kasih lagi sekali sebab bagikan kita orang hiburan yang sangat baik. Best cerita ni, banyak teladan, kami terhibur. Dan pada korang, terima kasih kerana menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum.
Bye-bye.